Audio Jungle. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Harian yang dibawakan khas oleh Kumpulan 3. Saya Nurul Nazwa binti Syarin akan membuka diskusi pada hari ini dengan mengupas tentang konsep dan pembentukan negara bangsa. Sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, adalah perlu untuk kita fahami terlebih dahulu sejarah peradaban alam Melayu. Di zaman prasejarah, entiti politik atau sempadan negara bangsa yang dikenali sebagai Tanah Melayu maupun Malaysia masih belum wujud pada ketika itu. Oleh itu, adalah perlu untuk mendalami perkembangan sejarah peradaban yang lalu bagi memahami etos budaya rantau Melayu sebagai teras penting dalam pembinaan bangsa Malaysia. Seterusnya, selain faktor alam semula jadi, pengalaman dengan persekitaran yang dilalui oleh manusia mampu mempengaruhi sesuatu peradaban. Akhir sekali ialah peradaban Timur Tengah. Peradaban Timur Tengah memberi impak yang besar terhadap perkembangan peradaban, terutamanya dengan kehadiran golongan ulama dan golongan pedagang. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk menyebarkan Islam di mana ia telah memberi kesan kepada sistem kepercayaan, pemerintahan dan lain-lain lagi. Perbicaraan diteruskan dengan peradaban globalisasi. Peradaban globalisasi merupakan era dunia tanpa sempadan yang membawa pengaruh besar dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Perkembangan peradaban global ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Pembentukan peradaban majmuk merupakan gabungan atau percampuran beberapa peradaban yang telah membentuk peradaban yang beridentitikan Malaysia. Bermula daripada kemasukan para pedagang, ia telah membuka ruang interaksi dan jaringan peradaban yang lebih luas di Tanah Melayu. Diteruskan pula dengan episod penjajah Inggeris yang telah membawa lebih ramai pekerja asing dari India dan China yang telah memungkinkan berlakunya pengukuhan peradaban India dan China. Hari ini, di era globalisasi telah membawa berlakunya kacukan pelbagai punca peradaban tanpa sempadan melalui jaringan digital yang kompleks. Wacana diteruskan dengan konsep negara bangsa. Negara bangsa dapat didefinisikan sebagai budaya majoriti rakyat yang memiliki kesedaran kesatuan identiti nasional, perkongsian budaya dan perkongsian sejarah yang sama dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negara. Negara bangsa adalah hanya satu idea di mana bangsa sama dan ditadbir urus oleh negara berdaulat iaitu Malaysia. Untuk perincian lebih lanjut, kita akan bersama Saudari Alia. Terima kasih Saudari Nazwa. Seterusnya kita lanjutkan perbincangan ini dengan konsep negara bangsa. Negara dan bangsa menurut Kamus Dewan ialah frasa negara yang merujuk kepada suatu kumpulan masyarakat yang mendiami sesuatu kawasan, mempunyai kedaulatan politik dan juga jentera pemerintahan. Manakala, frasa bangsa merujuk kepada sesuatu kumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan yang mempunyai identiti budaya, fahaman, agama dan bahasa tersendiri. Dengan ini, saya akan menjelaskan satu persatu dengan lebih terperinci berkaitan dengan konsep negara dan juga konsep bangsa. Negara merujuk kepada sesebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu dan adanya kerajaan yang memerintah. Bukan itu sahaja, rakyat adalah masyarakat yang penting dalam negara kerana rakyatlah yang mengatur urus tadbir negara. Terdapat beberapa ciri utama pembentukan sesebuah negara. Antaranya adalah adanya penduduk, sempadan, kerajaan dan juga kedaulatan. Seterusnya, istilah bangsa merujuk kepada tempat asal lahirnya seseorang individu dan seterusnya membentuk satu kumpulan besar manusia. Penggunaan istilah bangsa biasanya digunakan untuk menjelaskan tentang sesebuah kumpulan etnik, bahasa dan kebudayaan komuniti sesebuah masyarakat. Bagi mencapai konsep sebenar negara dan bangsa, ia perlu memenuhi ciri-ciri negara dan bangsa tersebut. Antara ciri-ciri negara bangsa yang pertama ialah kehidupan masyarakat dalam negara tersebut adalah bersatu padu tanpa berlaku pemisahan atau diskriminasi antara satu kaum dengan kaum yang lain. Yang kedua, berpegang kepada satu semangat kenegaraan yang utuh melalui simbol-simbol negara seperti rupa negara, lagu kebangsaan dan sebagainya. Yang ketiga, semua bangsa dan kaum berkongsi pegangan kepada satu ideologi politik. Dan akhir sekali, setiap warga negaraan mempunyai kepercayaan dan keyakinan penuh terhadap sistem
sendiri. Sekian itu sahaja daripada saya. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini bersama saudara Ridwan. Terima kasih saudari Alia. Seterusnya kita ke bab negara dan kewarganegaraan pula. Salah satu unsur yang ada di dalam suatu negara adalah adanya rakyat ataupun penduduk. Mereka secara sosiologis lazim dinamakan sebagai rakyat dan di negara tersebut, iaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan yang bersama-sama di dalam suatu wilayah tertentu. Negara dinamakan sebagai suatu entitas adalah abstrak yang tampak unsur-unsur negara yang berupakan rakyat, wilayah dan pemerintah. Manakala warga negara adalah bahagian daripada penduduk suatu negara yang memiliki hubungan dengan adanya negara. Kedudukan sebagai warga negara menciptakan hubungan berupakan peranan, hak dan kewajipan yang bersifatkan timbal balik rakyat dan penduduk yang mendiami suatu negara yang ditinjau dari hukum yang terdiri daripada warga negara dan orang asing. Yang pertama, orang asing adalah warga negara yang bertempat tinggal di suatu negara tertentu tetapi bukan dilahir di situ. Yang kedua, warga negara diartikan sebagai dengan orang-orang yang sebahagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara tersebut. Istilah ini dahulu disebutkan sebagai hamba ataupun kaulah negara. Tetapi kenyataan istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang merdeka di negara tersebut. Manakala kewarganegaraan memilikikan keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan negara. Kewarganegaraan adalah suatu hal yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan dibezakan menjadi dua, iaitu kewarganegaraan dalam erti yuridis. Kewarganegaraan dalam erti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dan negara. Yang kedua, kewarganegaraan dalam erti sosiologis. Kewarganegaraan dalam erti sosiologis tidak ditandakan dalam ikatan hukum, tapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasab dan ikatan sejarah serta ikatan tanah air. Dengan penjelasan bab dan negara dan kewarganegaraan tersebut, jelaslah bahawa masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang bersifat prinsipal dalam kehidupan bernegara. Tidak mungkin suatu negara dan terdiri daripada tanpa adanya warga negara tersebut. So, untuk perbincangan topik seterusnya, kita akan bersama saudari Anis. Terima kasih saudara Ridwan. Sekarang saya akan meneruskan perbincangan dalam topik kepelbagaian idea bangsa idaman. Malaysia merupakan salah sebuah negara yang mempunyai pelbagai bangsa atau rakyat yang berbagai kaum. Hal ini dapat menunjukkan Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai ciri-ciri perpaduan yang unggul. Pada tahun 1996, Profesor Syamsul Amri Baharudin melalui konsep Nation of Intent berpendirian bahawa sebuah negara bangsa adalah projek work in progress dan sentiasa berlaku contestation bangsa dalam negara itu hingga yang wujud adalah negara tetapi bangsanya tidak terbina seperti di Malaysia. Pada pandangan saya, bangsa idaman boleh dikatakan sebagai sebuah impian dan idaman dalam mencapai perpaduan kaum. Di Malaysia, pembentukan bangsa terjadi dalam dua fasa, iaitu sebelum dan selepas merdeka. Antaranya adalah konsep Melayu Raya yang digagaskan oleh Pergerakan Kiri Melayu, konsep negara Islam yang diperkenalkan oleh kelompok Islam dan konsep masyarakat majmuk yang dipimpin oleh orang Melayu. Namun demikian, hanya konsep terakhir iaitu Malay Lead Plural Society diterima oleh pihak British pada ketika itu. Hal ini dinatijahkan dengan terbentuknya CLC 1949 yang diterima pakai sehingga kemerdekaan. Selepas negara ini mencapai kemerdekaan, wujud keinginan untuk melahirkan satu konsep kenegaraan yang kolektif atau identiti nasional sepenuhnya. Impian ini antaranya telah melahirkan konsep Malaysian Malaysia yang popular ketika tahun 1960 yang diperkenalkan oleh Lee Kuan Yew ketika Singapura berada dalam Persekutuan Tanah Melayu dan pada akhir 1990 pada era pemerintahan Mahathir Mohamad. Pembangunan bangsa selepas merdeka turut melahirkan konsep-konsep lain seperti Wawasan 2020 dan Gagasan Satu Malaysia. Pelbagai cabaran dan kekangan yang dihadapi dalam membentuk sebuah bangsa idaman. Pertama, pluralism. Dasar ini memenuhi konsep kolonialism bagi menghalang penyatuan masyarakat pada masa itu. Seterusnya adalah liberalism di mana keterbukaan tanpa had dan memanipulasi keadaan sedemikian akan menjerumuskan kepada penipuan dan menimbulkan perkara-perkara yang akan menggugat kemakmuran dan menyebabkan perkembangan negara akan terjejas.
Selain daripada itu, kepelbagaian budaya juga menjadi cabaran untuk mewujudkan bangsa damai. Demikian daripada saya, seterusnya kita akan bersama Saudari Rahayu. Terima kasih Saudari Misha Alice. Seterusnya kita akan melanjutkan perbincangan ini kepada etos bangsa dan etnik simbolisme bangsa Malaysia. Apa yang dikatakan sebagai etos? Perkataan etos ini telah mula digunakan sejak zaman Greek lagi, iaitu berasal daripada perkataan etika, sikap, kepribadian, watak serta keyakinan atas sesuatu perkara yang boleh dikatakan satu konsep umum tanpa definisi yang formal. Menurut Ezioni, istilah etos bangsa merujuk kepada nilai-nilai khas, tradisi, identiti dan wawasan masa depan atau takdir sesebuah bangsa. Malaysia sebagai sebuah negara tamu yang memiliki masyarakat kepelbagaian sama ada dalam aspek bahasa, budaya, ideologi politik maupun agama. Namun begitu, persoalan pembinaan etos bangsa Malaysia terus menjadi polemik apatah lagi dalam era kebangkitan etno-nasionalisme seluruh dunia. Perlembagaan persekutuan, nasionalisme budaya, identiti kebangsaan serta hubungan etnik telah menjadi kerangka besar dalam usaha membina etos bangsa. Semua elemen tersebut telah menjadi perhatian para ilmuwan dan negarawan dalam membuat detik perpaduan. Di samping itu, dalam konteks Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengemukakan etos nasional bangsa sebagai perkongsian sejarah, perkongsian nilai bersama, perkongsian masa hadapan, kesetiaan, komitmen dan keterikatan emosi kepada negara. Menurut Nazir Muslim, terdapat beberapa dimensi utama yang dapat menjelaskan etos bangsa sesebuah masyarakat. Etos bangsa terbina apabila masyarakat berkongsi nilai yang sama. Nilai masyarakat yang dikongsi bersama merangkumi elemen kerjasama, menghormati setiap individu, toleransi, disiplin diri dan demokrasi. Selain itu, etos nasional adalah ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat seseorang individu dengan individu yang lain dan yang mengikat rakyat dengan negara melalui perkongsian nilai, perasaan, semangat, kepercayaan dan identiti bersama. Walaupun konsep identiti nasional, kebangsaan dan etos bangsa dikaitkan dengan bangsa, mengukurnya adalah sulit dan hanya dapat dipantau dari segi bentuk dan kekuatan di negara itu. Setiap bangsa memiliki warisan etnosimbolisme dalam jangka pensejarahan panjang seperti bendera, bahasa, pakaian, makanan, muzik, tarian dan sebagainya sebagai asas bangsanya. Jadi, ia dapat disimpulkan, toleransi harus dilihat sebagai teras dalam proses pembinaan etos bangsa. Ini adalah kerana toleransi sebagai sikap maupun sifat yang membolehkan perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan dibina yang akhirnya melahirkan etos bangsa. Toleransi yang wujud di antara perbezaan dan persamaan atas landasan Saitya Sakra perlu dianggap sebagai teras membina ilmu masyarakat Malaysia. Seterusnya, perlembagaan sebagai pasak, nasionalisme budaya sebagai proses yang akhirnya mengukuhkan lagi identiti kebangsaan serta hubungan antara etnik sebagai kayu ukur etos bangsa Malaysia. Ciri-ciri unik etos nasional menjadi perkara utama dalam proses pembinaan negara dan bangsa Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik. Golongan yang seringkali mendapat tumpuan apabila membahaskan tentang proses pembinaan negara dan bangsa ialah golongan belia. Ini kerana mereka adalah tulang belakang dan tunjang bangsa pada masa hadapan. Kejayaan membangunkan golongan belia menjadi penanda arus utama kejayaan pembangunan negara dan bangsa pada hari muka. Oleh demikian, dalam merealisasikan pembinaan negara dan bangsa Malaysia, etos nasional menjadi wadah yang perlu dipupuk dalam diri setiap individu, khususnya golongan belia yang masih tercari-cari jati diri mereka. Untuk mendapatkan info yang lebih lanjut, kita akan bersama Saudari Nurul Anis. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Farah Rahayu. Sekarang tibalah masanya untuk kita mengupas lebih lanjut isu-isu sensitif yang terjadi dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Sebagaimana yang dapat kita perhatikan, isu sensitif yang pertama iaitu isu penggunaan kalimah Allah dalam kitab Bible oleh agama Kristian. Isu yang tercetus pada Mac 2021 ini menimbulkan perbahasan hangat, dan bagi umat Islam, kalimah Allah merujuk kepada Allah yang Maha Kuasa, manakala bagi orang Kristian ia merujuk kepada Tuhan Bapa, iaitu merupakan salah satu unsur kepercayaan Trinity mereka. Seterusnya, isu sensitif yang kedua iaitu isu penggunaan sijil atau logo halal di restoran. Isu yang sering menjadi buah mulut masyarakat ini sekali lagi hangat diperkatakan apabila sebuah restoran terkenal di Ipoh disahkan tidak mempunyai sijil halal oleh Jabatan Agama Islam Perak. Meskipun sering dipandang enteng oleh masyarakat Malaysia, logo halal merupakan simbol penting yang menjadi penanda aras kepada pengguna beragama Islam sama ada makanan tersebut halal ataupun tidak.
Beralih kepada isu yang ketiga, iaitu Isu rusuhan kaum 13 Mei 1969. sebagaimana tertulis dalam sejarah Tanah Melayu, tragedi bergarah ini tidak seharusnya dilupakan kerana ia telah meninggalkan pelbagai kesan dari segi politik, ekonomi dan sosial kepada masyarakat di Malaysia. Akhir sekali, isu pendidikan Islam perlu dimasukkan di sekolah. Seperti dalam Keratan Akhbar bertarikh 13 Januari 2022 ini, pendidikan Islam tidak seharusnya dimasukkan bagi membina sasiah dan jati diri pelajar serta memperkukuhkan nilai dalam diri mereka. Sekian sahaja daripada saya, kita beralih semula kepada Nurul Nazwa. Terima kasih Saudari Anis. Sebagai penghias bicara akhir, pembinaan negara bangsa dalam kerangka pembentukan peradaban majmuk di Malaysia merupakan satu proses yang panjang yang telah menemui pelbagai cabaran sama ada dalam konteks dalaman maupun luaran, mempunyai sifat kesedaraan dan keikhlasan dalam setiap kelompok masyarakat tentang kesatuan dan kesamaan identiti amat penting untuk membentuk etos bangsa Malaysia. Selain itu, perkauman masyarakat majmuk di Malaysia kadang-kala menimbulkan beberapa isu yang menyentuh sensitiviti dalam kalangan mereka. Jadi, suka saya ingatkan bahawa mempunyai sikap saling menghormati antara kaum dapat memupuk semangat perpaduan dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Akhir sekali, sejajar dengan arus pemodenan masa kini, satu wawasan kemakmuran bersama 2030 diwujudkan oleh Kerajaan Malaysia yang merupakan satu iltizam untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang membangun secara mampan di samping meningkatkan kemakmuran negara serta memastikan rakyat bersatu padu tanpa prasangka dengan meraihkan kepelbagaian bangsa dan budaya sebagai asas penyatuan negara bangsa. Oleh itu, semua pihak harus memainkan peranan penting untuk memastikan pembentukan negara bangsa Malaysia tercapai dan menuju ke arah negara maju. Sekian daripada kami. Terima kasih.